Buka cerita. Assalamualaikum, Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama saya Nira Azizi sebagai hos anda, dan kali ini untuk episod yang ke-6 saya bawakan seorang pelakon lagi sekali, di mana beliau ni dikenali sebagai seorang yang sangat-sangat soft spoken and sangat-sangat tenang apabila berlakon. Siapakah dia? Stay tune di Rakita 107.9. Kembali lagi bersama saya Nira Azizi, dan seperti yang dijanjikan, tetamu saya hari ini seorang yang sangat special, iaitu Ashraf Muslim. Abang. Ya, baik, Alhamdulillah. Okey, nak tahulah juga kan, mungkin pendengar-pendengar semua nak tahulah apa perkembangan abang sekarang ni. Okey, thank you Nira sebelum tu. Kenapa? Sebab jemput datang sini. Yelah, dah lama tak jumpa. Dah lama asyik berlakon, rupanya jadi host. Dah berubah pula. Kita jumpa benda yang baik. Yelah, betul. Okey, sekarang ni abang tengah sibuk dengan kerja-kerja biasalah, dengan event apa semua. Drama mungkin sekarang ni baru habis hari tu. Sekarang ni tengah relax sekejap. Sambil-sambil ada buat event, ada buat launching. Sebab saya pun memang abang buat event organizer. So Ni kalau orang tengok dekat social media kan, abang banyak post about the Askar Watania. Abang memang join kan? Ke saya tu dengar cerita abang dapat apa, anugerah as a lieutenant. Betul ke? Okay, nak cerita pasal tu memang betul. Saya memang macam abang memang start dalam askar ni dah lama, daripada sekolah lagi. Oh, mana daripada minat tentang askar ni. So jadi masuk MTD. Pernah dengar? Maktab Tentera Diraja ataupun Royal Military College dekat Sungai Busi. And then habis belajar tu masuk Palapis kat ITM Terengganu. So tahun 2002 ditauliah menjadi dapat lieutenant muda. And then bila dah bila dah bekerja, dah shooting sana sini, dah tak aktif sangat, sekarang baru ada kesedaran. Sekarang baru kesedaran macam kena aktif balik lah. I need to contribute something to our nation lah kan. Kena sumbang lah. Kena sumbang balik, kena buat sesuatu kan. Sebab mungkin kat luar sana ramai orang tak tahu pasal Wataniah. So jadi bila kita masuk balik Wataniah ni, aktif balik, nak beritahu kat masyarakat kat luar sana, kena cakna lah dengan perkara-perkara ni. Sebab kita tengok nowadays, kita tengok perang sana perang sini kan. Kita tak tahu peperangan tu boleh berlaku esok kat tempat kita. So what we do? Betul. Adakah kita duduk dalam rumah ataupun kita duduk lagi dalam hutan? So jadi from now kita kena start. So jadi that's why abang masuk balik, aktif balik dalam Wataniah ni. Cari kawan-kawan yang lain. Beritahu kat orang muda luar sana kan, we need to prepare. Kita kena bersedia. Bila berlakunya darurat, kita tahu apa nak buat. Sebab bila nak untuk mempertahankan negara, dan kalau kita sayangkan negara, kita mesti nak mempertahankan negara. Betul. Tapi bila berlaku apa-apa, macam mana kita nak pertahankan sedangkan kita tak tahu, kita pun tak ada dalam sistem pun. Kan, kita pun tak ada dalam sistem macam nak pertahankan. So macam mana arahan daripada atasan nak bagi, okey awak jaga sini, Nira jaga kawasan kampung ni, dengan orang-orang lain kan. So itulah bila terlibat dalam askar Wataniah, nak kalau boleh nak ajaklah ramai kat luar sana, come, you training bukannya macam askar tetap, tidak. Nama pun sukarela, tapi you get the basic, you know. Kita tahu macam mana nak operate
the weapon, senjata. Oh, dia ajar lah. Dia ajar, kita ajar belajar tu. Kita tahu macam nak survive dalam hutan. Dia ajar semua. Dia ajar macam mana kita nak berperang. Dia ajar kita macam mana kita nak buat serangan nanti. Mana dia bagi kita Pengalaman, mengajar. At least kita tahu. So bila masuk sekolah tania, you dah dapat nombor badan askar. Sama macam askar-askar lain. Maknanya kalau nak join tu macam mana? Nak join macam mana? Senang je. Ada nanti dekat saya punya Instagram ke, abang punya Instagram kat ni ada link tu. Register kat situ. Nanti pasukan-pasukan akan panggil. Tengok, okay, jom masuk. Nanti akan belajar lah latihan. Dia akan teruskan latihan. Macam menarik juga. Menarik. Datang pun weekend. Kalau weekend tu kita sibuk apa ke, tak apalah, tak payah datang. Boleh. Nama pun sukarela. Kita tak paksa pun. Tapi bila you datang, you dapat ilmu. You dapat allowance kan. Apa lagi dapat pengalaman kan. Bila tak datang, you tak dapat apa-apa lah. Pengalaman tu kita nak ada benda tu. Kalau tak dapat, kalau pergi tak yalah, kita sekarang ni ramai orang tak tahu. Kalau nak tengok Singapura, dia ada 250,000 reserve army. Dia punya regular sekarang 50,000 something macam tu. So kalau tengok ratio dia 1:5 kan. 50,000 dengan 250,000 lebih kurang. 1:5. 250,000 tu reserve army. Malaysia 80,000 regular. Reserve army 10,000. Itu pun aktif tak aktif. Faham. So kalau berlaku apa-apa kat negara kita, kalau esoknya berlaku apa-apa, kita tak tahu nak buat apa. Kan tanya Nira ke tanya siapa-siapa kan dalam ni kan. Okay. Tak tahu nak buat apa. Tapi kalau tanya negara-negara yang dah ready ni kan, don't worry sir, I know what to do. Walaupun dia tukang influencer ke, tukang DJ ke, nelayan ke, kelak ke, dia dah ready. Kalau Thailand 1.2 million, Korea 3.2 million. Maknanya kita sekarang ni anak-anak muda pun kena join. Kena untuk join. future. Dia kena tahu, dia kena ada rasa national power. Dia kena ada rasa security mind tu kena ada. Semangat patriotisme tu kena ada. Kalau kita cakap kita sayang ke negara, tapi macam mana how you tunjuk yang kita ni sayang ke negara? Kalau setakat post tengok orang parade macam tu. So jadi itulah dia sebut sedikit tentang askar wataniah. Beritahu kat luar kat sana lah supaya mungkin kalau sesiapa yang nak join for askar wataniah ni, bolehlah check dekat Abang Ashraf punya Instagram, ada link dekat situ untuk register kan. Okay, tapi nak tahu jugalah sebab kita sebenarnya nak buka cerita untuk something yang cerita sangat lain daripada yang lain. Bukan yang gosip, mungkin ramai orang tertanya-tanya juga, and mungkin ramai yang tak tahu juga. So kalau nak tahu apa dia, stay tune Nira kita 107.9. Lagi bersama saya Nira Azizi dan juga Ashraf Muslim. Abang, tadi kita dah tanya sedikit lah tentang abang punya update sekarang ni. Abang masuk askar wataniah, and also ramai juga tahu ya abang seorang pelakon. Tetapi dalam masa yang sama nak buka cerita sedikit lah kan. Orang kata nak buka-buka sikit, korek sedikit cerita dengan abang. Dengar cerita abang ada buat satu rawatan alternatif. Betul ke? Betul. Macam mana abang nak join? Because kalau orang semua tahu, abang ni orang kenal as a pelakon. And then tiba-tiba macam mana abang boleh terjebak untuk join the rawatan alternatif ni? Okay. Sebenarnya macam abang terlibat dengan
rawatan alternatif ni dah lama. Since 2009. Oh, dah lama juga. Dah lama 2009. Banyaklah ceritanya kenapa involve kat situ. Ceritalah Mungkin sedikit. Dah saya tahu kat cerita ni. Kita macam mana boleh ter-involve ni? Mungkin ramai nak tahu juga ni. setiap orang selalu nak ada perubahan yang baik dalam diri masing-masing, betul? Kan? Nira pun sama kan? Betul. Daripada dulu dengan sekarang dah berbeza kan? Sama macam abang juga, lebih kurang je. Kan kita nak jadi lebih baik. So jadi bila ada satu hari tu bila kita nak bila kadang-kadang kita rasa ada kekosongan dalam diri kita. Faham tak? Kadang kita dah sampai satu tahap, ada macam-macam. Kita ada duit, kita ada populariti, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada kawan-kawan yang selalu dengan kita kan. Tapi kadang-kadang kita duduk kat rumah dekat balcony, kadang kosong je. Rasa macam ada sesuatu yang tak cukup. Yes, rasa tak cukup. Apa tak kena? Saya rasa ramai je yang kat luar ni akan rasa macam tu. So macam mana abang boleh orang kata terfikir nak join for this rawatan? Okay, waktu itu start from mencari lah, nak berubah lah. Kita nak berubah jadi lagi baik kan. Yelah, kita tahu dulu Ashraf Muslim, siapa yang kenal huru-hara juga orangnya. Kan? Tak adalah, semua orang pun sama. Huru-hara kan. So jadi dia mencari and then jumpalah ada seorang ni, hamba Allah ni. Dia kata dekatlah dengan Tuhan kan. Macam mana kan? Jagalah solat. Jaga solat. Kita tahulah syuting kadang solat pun tak mana juga kan. Cuba juga tak dapat. Kadang 5 tak cukup jadi 4 kan. 4 waktu kan. So jadi pun try jugalah. Dah dapat dah buat tu masih tak rasa seronok tau. Dia kosongnya balik tengok begini kan, kosong. Apa lagi aku nak? Kan? Lepas tu satu lagi masalah, bila jumpa lagi dengan hamba Allah ni, dia kata, "Okey. Pergilah kat tempat dia." Pergilah kat tempat dia, maknanya masjid ke kan. Pergi sembahyang jemaah kat situ ke, apa itu maksudnya. Pergi. Tapi itulah, sebagai kita pelakon ni pun kadang sibuk juga nak pergi setiap waktu pun susah. Semayang pun tak susah nak cukup kan. Jadi cuba tak juga. Sampai satu lagi tanya lagi, macam mana cik kau pergi kat tempat di sana? Maknanya pergi umrah apa semua. Pada waktu itulah tu yang buat keputusan nak pergi umrah. Lepas tu bila nak pergi umrah tu, nak buat keputusan tu senang, tapi ialah bila nak pergi umrah tu dia macam kadang niat kita sebelum ni dah selalu nak pergi, tapi selalu susah nak pergi. Faham. Sebab tak ada kesungguhan tu. Jadi bila saya pergi, book, bayar deposit apa semua, okey ready. Saya pergi 2 minggu terakhir bulan Ramadan. Waktu itu masa dalam proses dari bulan 2 sampai bulan 9, melalui macam-macam halangan, macam-macam kesusahan. Yalah, kita nak berubah jadi baik. Kadang sin suami isteri, takatil apa semua. Kalau dulu memang suka je. Pantang sin takatil baring. Okey. Seronok. Tapi sekarang ni bila waktu itu tak boleh. Itu yang bergaduh dengan director, bergaduh dengan pelakon kan. Gaduh. Kita pressure. Kata kau ni jadi baik-baik lah apa semua. Adakah waktu dekat umrah ni yang abang tergerak hati nak nak belajar untuk rawatan alternatif ni? Tak, bila dalam proses tu, hamba Allah ni, tu yang dia buat perubatan. Oh, maknanya dia ni yang saya tengok kan, bila abang tengok kan. Berminat. So jadi masa tu macam bila cerita dia pergi umrah tu, pergi dengan dia, jumpa macam-macam. Maksudnya ada benda susah, minta doa je Allah bagi. Waktu bulan Ramadan, dia baru niat sikit nak burger kan. Kita sedapnya burger kat sana. Pernah pergi umrah kan. Bulan Ramadan lagilah
orang akan bagi derma-derma macam tu. Tengah jalan-jalan tengok orang bagi burger. So jadi bila benda berlaku, so terfikir power of doa, power of amalan, the power of kesungguhan kita dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Daripada situ saya tengok balik pada hamba Allah ni, Okay. Tuan Haji ni. Tuan Haji ni saya tengok dia something special. So I need to learn. So sepanjang abang belajar, abang join dia perubatan alternatif ni kan, boleh tak? Mungkinlah ramai nak tahu, pendengar-pendengar kita semua nak tahulah kan, apa pengalaman abang sepanjang abang menjadi seorang perubatan alternatif? Pengalamannya Mungkin pengalaman yang abang tak boleh nak lupakan. Daripada 2009 sampai sekarang ni kan dah macam-macam dah lalu kan. Apa yang paling susah? 30% is a cancer patient. Oh. Yang lain-lain tu semua yang medical lah, yang lain-lain. Abang pernah Cancer rawat patient cancer juga? Cancer patient is 30% Wow. yang datang. Gangguan tu memang hari-hari tu biasalah. Okay, for the gangguan, for the gangguan kan, apa pengalaman yang abang rasa macam susah nak lupakan? Mungkin bagi abang susah nak sembuhkan ni. Ada yang ialah bila gangguan ni, misalnya you all mesti tahu, nak tahu pasal terasuk apa semua. Tu sebenarnya benda tu waktu berubat tu normal sebenarnya. Kan, sebab apa bila orang merasuk ni dia automatically sebab apa kita kena faham, macam bila lah pengalaman tu jumpa ada yang datang duduk baru dah menjerit kan. Sebelum masuk jumpa abang pun dah ada yang dah mengasuk-asuk kat dalam kereta kan. Tak takut ke? Nak takut apa Kan, sebenarnya macam dia. kalau Nira sendiri kan, kalau jumpa dengan keadaan macam tu, seram sejuk. Kenapa nak takut? Kes- Okay, di sini yang kita bagi faham. Okay. Nak bagi faham Nira. Kenapa all this jin dalam badan kita? Kenapa? Cuba fikir kenapa? Kenapa benda tu boleh berlaku? Dia antara dua. Mungkin sebab gangguan, mungkin disebabkan orang hantar sihir, mungkin disebabkan ada dulu saka kan. Orang dulu pernah belajar ilmu yang berasaskan benda halus ni. Dan ialah dulu kan orang nak jaga rumah, nak jaga kebun, nak jaga apa semua. Tapi dia perlukan benda-benda ni. Dia amal-amalkan benda ni supaya benda-benda ni berdamping dengan dia. And then jin ni very loyal dengan tuan dia. Oh. So bila tuan badan ni saka, cerita pasal saka, bila tuan dia meninggal dunia, jin ni akan ni secara sedar, secara tidak sedar, all the jins ni akan cari siapa yang keturunan dia yang sesuai. Mana ikut family juga? Family lah, keturunan dia lah, keturunan macam contoh ayah dia. Carilah anak-anak dia, cucu cicit dia apa semua. Itu maknanya dia very loyal dengan tuan dia. So benda tu jin dalam badan. Mana lagi susah? Macam sepanjang abang buat perubatan alternatif ni, abang pernah berhadapan dengan yang orang hantar dan juga yang beda keturunan. Sama je. Semua sama? Sama je. Sama dia punya asas dia is a benda-benda halus ni. Jin, iblis ke apa ke. Kiranya sepanjang abang buat perubatan ni, abang pernah nampak hantu lah. Saya tak Abang pernah nampak? Tak pernah? Nak hantu sebelum belajar. Oh maknanya before masuk perubatan ni, abang pernah nampak? Sekali dua kali. Itu je lah. Itu very macam percaya tak percaya lah kan. Kenapa? Nampak macam apa? Itu masa tekatan berapa sekolah asrama, nampak ada orang mandi dengan air kan. Gayung bergerak tapi orangnya tak ada. Naik belum? Itu ada. Tengah malam, tengah habis tengah buat prep, lepas tu tiba masuk toilet, tiba-tiba toilet tu ada orang mandi, sebab selalunya toilet sebelah ni ada bilik mandi kan. So dia punya tempat sinki tu boleh tengok sebelah. So dia macam tengah-tengah tu kita boleh tengok lah kolah tu, sebab ada kolah sebelah. Kita pun nak kejut korang. Banyak rupanya ada benda tu ni. So macam alamak, berlari tu masuk dalam bilik kan. Itu pengalaman pertama lah. Rasa macam Sebab tu apa? Apa perasaan? For the first time orang kata nampak benda-benda gaib ni kan. Takut gila. Orang takut. Nak cerita kat orang pun takut masa tu kan. Betul ke tak betul kan. Tapi bagi saya masa tu lah, sebab yelah kadang cerita lama ni benda tu macam kaminggu je kan.
Sama juga masa zaman belajar kat ITM pun ada. Balik-balik tengah bawa kita daripada Terengganu ke Melaka, tiba ada benda terbang. Dia benda terbang kan. Masa tu kelang kabut tekan minyak dah tak ada dah. Dulu kan kaset kan. Nak cari kaset sikit pun tak sempat dah. Kan dulu kan. So masa tu itu Benda-benda terbang. dia terbang tiba. Apakah itu? Tak tahulah. Tak tahu. Tak dapat nak kenal pasti. Tapi nampak lah macam kepala lah macam tu. Nampak? Tak ada kan? Ah. Jangan. Takut kita kat Tapi sini. Masa tu lah. Lepas tu bila dah involve dalam perubatan ni, dah rasanya benda-benda tu takut pula. Dah terbalik pula. Faham. Yelah. Okey lah, nak tanya sedikit lah kalau Abang Ashraf tak kisah ya. Semua orang tahu yang Abang Ashraf ada pengalaman untuk perubatan ni. And mungkin pernah nampak juga benda-benda macam Tak pernah ni. nampak. Tadi Abang cakap before pernah. Itu sebelum lah ubat. kan. And mungkin orang ramai nak tahu jugalah, Abang Ashraf boleh panggil hantu ke? Panggilan tu, buat apa nak panggilan tu? Tak adalah. Bukan suruh panggil. Sekarang ni kalau kita tengok dekat all the social media semua, banyak yang orang buat konten yang kononnya pergi cari makhluk gaib semua ni. Kalau nak cerita pasal gaib, bersepah je kat kita ni. Janganlah cakap macam tu. Betul. Seram saya kat sini. Dia ada mata gata. Anak. Cuma dia orang ni tak ada jasad. So kita tak boleh nak sentuh dia. Dia tak ada jasad. Dia tak ada jasad. Dapat dia have an energy. Energy? Macam Yalah, mana tu? energy lah, tenaga. Tenaga daripada? Tenaga. How? Tak faham macam Okay. mana nak describe the tenaga tu. Ni nak cerita pasal gaib ni, takut bila salah cakap kata gila pula kan. Tapi apa yang saya faham benda-benda ni dekat dalam dunia ni memang ada macam-macam makhluk kan. Macam manusia dibuat daripada tanah kan. Malaikat daripada cahaya. Api daripada jin daripada api. So jadi ada tiga kumpulan yang berada di muka bumi ni. Faham kan? So jadi bila kalau macam jin ke apa semua, yang paling hebat waktu zaman tu dulu iblis kan. Iblis ni itu Azazil. Jin namanya Azazil. Jin Azazil ni pernah dia angkat ke syurga, dan dia ni sangat baik, sangat alim, sama macam malaikat Jibril. Tapi sebab bila Nabi Adam ada, Allah suruh Jibril sujud kan, hormat dan pada Nabi Adam, ikut. Tapi Azazil tak nak. So jadi apa yang Allah buat, Allah cakap okey, kalau tak mau masuk dalam neraka. Permintaan pada Azazil, ya Allah, sebelum aku dimasukkan ke dalam neraka waktu kiamat nanti, izinkan aku untuk menyesatkan kaum umat Adam atau manusia sampai ke akhir zaman. Maknanya iblis ni dia takkan mati sampai kiamat. This Azazil ni akan turun. So dia akan berkahwin-kahwin dengan jin. So kita tahu macam kerabat raja, keturunan raja. So dia ada macam ada satu kelas dia kan. Lain kan rakyat biasa. Sama macam iblis juga. Dia ada group dia. So iblis ni lah yang akan, dia ada power dia ada, jin pun ada juga kan. Cuma dia ni takkan mati sampai kiamat. So dia akan berbual. So yang ni dia akan cuba menyesatkan manusia sampai bila-bila. So macam contohnya adalah hebatnya jin ni, iblis ni, Azazil ni, dia boleh, kita jangan underestimate dia. Dia boleh sebaik-baik manusia, dia boleh sejahat-jahat manusia. Itulah iblis tentang ni. Iblis Azazil. So jadi juga. bila nak cakap benda ni, benda-benda gaib ni, kata okey, kata macam ada tenaga apa semua kan. Faham? Boleh tak macam contoh kita bawa kereta, buka tingkap, tak tangan kat luar. Okey. Apa waktu rasa tangan kita macam mana? Macam Angin kan, dengan tolak kan. Angin bergoyang-goyang. Kita nampak tak angin tu? Tak. Tak. Tapi kita dapat rasa dia. Yes. Walaupun tak nampak. Yes. That's the energy. Dia lebih kurang macam Kalau kau tengok cerita hantu tiba-tiba buku jatuh. Itu jatuh. Dia ada energy. Itulah energy yang Yeah. dipanggil. Okay. Babe pula back to our topic tadi. Nak tahu jugalah. Sebab pernah dengar yang kononnya Ashraf Muslim ni pernah berubat 100 orang. Tapi jangan ke mana-mana. Terus kekal di Rakita 107.9.
Dia Presents Buka Cerita dan masih lagi kita nak buka cerita tentang mistik-mistik sedikit hari ni Abang Ashraf. Okay, Okay, macam tadilah Nira kata, kes pernah dengar lah orang kata yang Ashraf Muslim ni pernah berubat 100 orang. Betul ke tu? Tak. Macam tak ramai ke? Bukanlah sampai 100 orang. Maknanya adalah kawan-kawan yang lain kan, perawat-perawat yang lain. Tapi selalunya itulah dia punya sesi dia, kadang 100 orang. Kadang ada perawat 2, 3, 4 orang. Maknanya mungkin seorang perawat 20, 30 orang. Macam tu satu hari. Abang Ashraf seorang-seorang. Bukan seorang-seorang ada je lah. 2, 3 orang perawat. Betul. Okay, so selalunya 100 orang tu berapa hari? Satu hari. Satu hari 100 orang? Kadang-kadang 80, 70. Tengoklah. Kalau ramai sangat sampai 100 orang. Mungkin nak tahu jugalah Abang Ashraf kan dalam bidang lakonan. Pernah ada tak pengalaman orang kata berubat lah, perubatan alternatif ni dekat mana-mana pelakon ke or your kawan-kawan sekerja? Ada. Ramai. Dia punya level tu banyak daripada semua kategori umur ada. Semua B40, T60 sampailah raja pun ada. Wow, okey Abang. Banyak pengalaman lah jumpa-jumpa orang pengalaman. tu. Mungkin pendengar semua nak tahu. Okay. Tadi ada cerita pasal iblis ni, kita jangan don't underestimate dia. Ada seorang ni, budak tahfiz ni, sakit kat Terengganu tak silap saya. Sakit kat Terengganu. Dia menghafaz Quran. Dia menghafaz Quran dan dia memang selalu baca Quran. Amalan dia sangat-sangat bagus. Family cakap sangat bagus, tapi dia selalu kena rasuk. Selalu kena. Selalu. Bila ini power tak powernya, dia tengah semayang tu boleh kena rasuk. Dan apa dia buat? Dia bergerak-gerak lah sampai bercakap. Adakah solat dia sah? Tak sure kan. Kalau badan kita, macam contoh aku tengok pesakit yang terdantar kan, tak boleh nak bergerak, dia boleh semayang tak? Dia semayang macam mana? Mulut tak boleh cakap. Mata? Lagi? Yang paling penting kat mana? Hati. Niat. Oh, betul. Betul. So sama juga macam orang kena rasuk. Yang penting hati. The iman is here. Kan? So dia kena rasuk. Baru baca Al-Fatihah dia dah cakap bahasa Sanskrit. Betul. Bila dah baik, kita dah buat ubat, tanya mak ayah dia ni ada belajar bahasa-bahasa apa-apa tak? The iblis is so powerful. Maknanya tapi pesakit tu lagi power. Maknanya amalan dia, iman dia, dia menjaga sampai dia semayang dalam hati. Dia semayang, Allahu Akbar. Saya tanya dia, awak semayang tak? Semayang. Tapi bergerak jalan, kaki, bercakap apa semua. Macam sama juga kita semayang atas kenderaan kan, atas flight kan. Kita semayang, lepas tu kadang-kadang kita bergerak apa biar je kan, betul tak? Betul. Dia macam tu juga. Maknanya Abang Ashraf ke yang bantu dia? Tak ada masa nak tunjukkan dia bagus tak bagusnya kan. Lepas tu bila dia jumpa, sebab kita ada banyak sesi jumpa kan. Kadang ni bulan depan jumpa lagi. So kita buat research lah. Kita pun tanya macam mana, sebab kita nak berperang. Sebab bila berperang dengan benda-benda dalam badan ni, tuan badan kena ready lah. You nak berperang, you kena tahu persediaan macam mana. So apa dia buat? Dia baca Quran, dia zikir selalu apa semua. Bila jumpa je, dia nak mula start nak bercakap. Dia nak bercakap apa semua kan. Cakap, dik, fokus zikir la ilaha illallah. That's it. Apa yang kita buat, kita lemahkan dia. Iblis tak akan mati sampai kiamat. Apa kita buat, kita lemahkan dia. Lemah sampai dia give up. Faham. Contohlah, iblis tu dihantar oleh orang yang hantar sihir. Kan? Ialah produk dia sihir tu, dan iblis bawa. Dia jaga sihir tu letak dalam badan ni. So dia sangat loyal kan dengan tuan dia. Kan? Abang cakap dia kan loyal. Dia dengar lah cakap, kau duduk dalam ni, kau buatlah dengan tujuan di sini kan. So dia buatlah. Dia nak rosak korang tu ke, nak suruh cerai ke, nak bagi dia stres ke, bagi dia muntah, ikut dia lah. So jadi benda tu dalam badan dia, tapi dengan izin Allah masukkan benda tu. Allah izinkan benda tu masuk dalam badan dia, and then dia boleh fokus. Maknanya iman dia masih kuat lagi. Sebab bila jin dalam badan first kali,
Benda-benda halus dia akan kontrol di sini. Oh. Otak kita. Dia akan kontrol kita punya minda. Ni sekali. Ni kubu kita. Pertama. Kedua, dia akan duduk urat saraf, dia akan kontrol urat saraf. Ketiga, dia akan kawal hati kita. 3 perkara ni. So kalau tiga-tiga ni dikawal, kita takkan sedar. Sebab tu kalau orang rasuk tak sedar. Oh, nak tahu juga. Okay, dengar belum habis lagi ni. Okey, Dia bagi you faham dulu. Okey. Kalau benda ni kawal pemikiran kita, kawal urat saraf, you sedar. Tapi you tak boleh kawal. Oh, Sedar. Benda gerak apa semua sedar. Tak boleh nak kawal. macam lumpur lah. Contohnya. Dia macam dia kena rasuk kan, ataupun dia bergerak pergerakan ni. Dia sedar tapi tak boleh nak kawal. Contohlah main kudu kepang ke apa yang ada ritual ke apa semua. Dia sedar tapi tak boleh nak kawal. Yang ketiga, dia kawal hati kita. Hati kita. Once you kawal hati kita, then you solid, you tak sedar langsung. Kadang orang rasuk-rasuk dia, apa dah berlaku? Kalau dikawal pemikiran kita, very simple je. Ni selalu banyak. Contoh paling dekat. Ni rakaat ke berapa? Okey. Saya gelak. Maaf, saya gelak sebab saya banyak kali mengalami kejadian itu. Dia antara dua. Antara dia benda dalam badan kita, atau benda tu kat luar, dia mempengaruhi kita. So benda-benda tu, itulah tugas-tugas jin dan iblis benda halus ni. Simptom-simptom dia dekat sini. So simptom kalau urat saraf boleh buat. Bagi badan sakit, badan tu, dia macam-macam dia boleh buat. Pencuri dalam rumah, tuan rumah tak ada, apa pencuri boleh buat? Tuan rumah tak ada, pencuri dalam rumah, curilah. Dia nak buat apa? Pencuri dalam rumah, dia masuk dalam rumah tu, tuan rumah tak ada. Okay. Setahun 2 tahun. Wow. Apa pencuri nak buat? Dia nak tidur ke, mandi dia nak mandi, ke, makan ke, semua boleh. Suka hati dia lah. Sama lah macam benda halus ni. Di dalam badan kita, contoh kan, dalam badan kita, dia nak apa? Dia nak rosakkan barang ke, itu ke, ini ke, suka hati dia. Bila dalam badan dia tahu apa yang kita suka, sebab dia tengok. Kita tengok ni, dia tahulah apa kita buat. Kita tak suka ke, kita makan ke, kita minum ke, kita apa, kita tengok TV ke, kita orang lain tak nampak, dia nampak. Kita main game ke, dia tahu apa kita buat. So contohnya, dia tak suka kita dekat dengan Tuhan. Sebab tu kita bila baca Quran, kita semayang, kita zikir, mulalah itu nak cepat habis, nak ni apa semua. Kadang sakit badan, tengkuk lah. Okey, itu satu benda. Contohlah, ni bila bercakap bila jin dalam badan dah halus dalam badan. Contohlah, kita pergi satu kawasan, tempat tu, tiba-tiba je kita rasa tak selesa, kita rasa ni. Dan kalau kita tengok lah, ada banyak contoh orang kena rasuk, orang yang sama je kena rasuk kat sekolah tu. Ya, betul. Kan? Itu Macam betul. kau lagi asal. Why? Kenapa? 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 Sebab kadang-kadang ada jin dalam badan tak selesa dengan jin dekat luar ni. Oh, ada macam tu. Ada macam, yelah, jin dalam badan. Jin dalam badan ni kecil je bila halus zarah dalam urat saraf kita. Tapi bila keluar dia akan ikut saiz dia lah, besar ke kecil ke apa ke. So jadi jin kat luar tak selesa. Macam kita lah kan. Orang macam nak buat pergi perumpamaan kita pergi satu kampung kan. Lepas tu ada seorang kampung ni bawa geng lain ni, geng A bawa parang. Okey. Geng B ni dekat kampung ni, asal dia tak puas hati pula dengan ni. Tiba-tiba kau bawa parang pula. Tak kena nak buat apa. Mesti nak push keluar lah. Betul tak? Keluar gaduh ataupun keluarkan dari kawasan ni. So sama konsep dia, bila jin dalam badan ni yang rasa tak suka, jin dalam badan ni akan projek kat pemikiran dia, kontrol ni apa semua supaya keluar. Betul, bila keluar tu dia okey. Pergilah berubat dengan orang macam-macam pun, tapi bila jin dalam badan dia akan buat macam tu. Dia akan pressure. Sebab dia cakap dekat muka bumi ni kita bukan hidup seorang aja, macam benda lalu semua ada. Faham. Yang Islam, yang tak Islam, yang baik, yang tak baik. Dia macam kita juga, sama je. Dia sama macam kita as a manusia. Yes. Ada banyak juga kategori dia. Sebab tu berbalik pada yang adik yang kena rasuk kan, dia cakap bahasa Sanskrit tu, same konsep. Macam kita, saya tahu dia ada benda halus dalam badan dia. Kita nak lawan dengan dia. So kita nak lemahkan iblis tu. Kita tahu tu dia si iblis. Kita nak lemahkan dia, so kita suruh zikir, lepas tu kita pula push. So jadi nak make sure dia tu sedar.
Kalau dia tak sedar, rasuk sampai tak sedar, yang buat kerja ni seorang aja. Okey. Faham. Macam tadilah ya abang bagi perumahan tadi. Kalau rumah tu kosong, Ah, dia bolehlah buat apa-apa Masuk, saja. So kalau dia tak sedar, which is benda tu pun bolehlah Boleh control lah. Okey, faham. So benda tu mengawal kita. So dia dah masuk kubu kita. So, kalau kita sedar, kita baca zikir la ilallah. Dia tak suka, dia tak selesa. So perawat datang, cuba nak push juga. So dia keluarkan benda tu. So dia bukan one way-nya kerjasama. Two ways. Two way. Ah, Dua-dua pun kena So sama. so bila dua-dua bekerja, so benda tu keluar, dia give up lah. Dia kita pressure dia, kita bagi sakit. So that's a concept yang kita kena faham. Bukan perawat yang bagus, pesakit yang bagus. You jumpalah perawat hebat macam mana pun, tapi kalau sakit tu semayang malas, baca Quran payah, hanya meletakkan orang ni. No. It's all about you. Dia ada sebab kenapa Allah izinkan all these things masuk dalam badan ni. Kalau Allah tak izinkan, benda ni takkan berlaku. Walaupun yang bomoh hantar ke, yang sihir apa semua, power macam mana pun, tapi kalau Allah tak izinkan, dia takkan masuk. Faham. Okey, baru faham. Okey, nak tahu jugalah sepanjang abang buat perubatan alternatif ni kan, ada apa-apa requirement tak? Sama ada abang orang kena call untuk minta tolong abang, ataupun abang sendiri akan volunteer untuk membantu. Tapi kita sambung borak selepas ini. Terus kekal di Rakita 107.9. Masih lagi dengan saya di Buka Cerita. Abang tadi kan Nira tanyalah dekat abang, cause abang ada cerita sedikit abang punya experience waktu buat perubatan alternatif ni kan. Mungkin nak tahu jugalah, for the perubatan alternatif ni abang selalu tolong orang, ada apa-apa requirement tak? I mean, mungkin hanya untuk orang yang call minta tolong, ataupun abang suka rela nak bantu? Selalunya kita ada klinik, kita ada tempat. Okay. Pusat rawatan kami itu pusat rawatan Al-Hidayah dekat Taman Selasih Gombak. Memang kita open kepada mereka yang nak datang sana. So kena call sana lah, ambil nombor kan. Macam-macam pergi klinik kan. Sebab appointment nak datang jumpa, sebab semua orang pun kita pun ada timing-timing kita kan. Perawat-perawat pun ada timing-timing dia masing-masing. Sebab yang datang tu kadang ada yang ramai lah kan, kita nak voluntary tu dia agak susah sikit tengok timing. Kalau ada masa kita boleh pergi tolong bantu, insyaAllah. Jadi untuk yang selalu orang minta tolong maksudnya, pernah tak ada macam mungkin waktu tu abang tengah bekerja ke apa, tiba-tiba ada orang call minta tolong datang, ada someone yang terkena? Ada. Tapi selalunya kalau macam saya punya kaedah, saya make sure dia tu dalam keadaan yang baik lah. Keadaan baik macam mana? Maknanya bukan dalam keadaan yang tak sedar. Mana masih sedar? Kalau boleh lagi sedar, lagi bagus kalau sedar. Walaupun kita tahu history dia memang rasuk, memang tak sedar apa semua. Kalau dengan saya dia kena sedar. Kalau tak sedar macam mana? Dia kena sedar. Kena juga? Dia kena sedar. Perasan tak kalau macam doktor, dia kalau kena rasuk apa dia buat? Doktor? Kalau kita kena rasuk, kita jumpa doktor kan. So doktor buat macam mana? Dia akan bagi ubat pelali. Kan ubat yang bius tidur apa semua kan. Ubat penenang. Sebab apa dia bagi? Sebab dia nak namkan saraf tu.
Bagi relax, tidur apa semua kan. Sebab dia cakap dia jin dalam badan, dia akan duduk kat urat saraf. Dia akan bergerak kat situ, menggerakkan apa semua tu. Macam contoh tegak panas, air panas. Tangan kita ni, kalau kita kat tempat sejuk, kita pegang air panas, refleks kita lambat ke cepat? Cepatlah. Kalau Kalau di kat keadaan tempat sejuk, sejuk. tangan sejuk ni, Tangan pegang sejuk, air panas ni lambat sikit lambat kan. sikit. So kita baru nak rasa lambat slow, sampai kan. baru dapat rasa. Why? Sebab apa lambat sampai? Sebab apa? Kita sejuk kan. Kalau tak, kalau bukan sejuk, waktu sekarang ni pegang mesti dia reflect. Pegang kata panas, otak bagi jawapan, suruh bagi refleks. Sama juga macam jin. Bila duduk saraf, dia akan tutup lah tu kunci benda tu. So bila nak bergerak kan, dia yang kontrol. Faham kan? Tapi bila kena pelali, dah 6 urat saraf tu, kalau jin dalam ni tak boleh buat apa. Itu bila orang kena rasuk dia, kena bagi dia tidur, penenang. Itu dari segi sains. Bagi you all faham. Panggil rawatan alternatif. Ya. Apa-apa pun kita jumpa doktor. Betul. Kena apa-apa pun jumpa doktor. Sama. Sakit first jumpa doktor. Sama macam orang kena rasuk. Benda yang sama. Sebab tu bila jumpa saya, dia kata okay, first kali dia akan bagi surah. Kita bagi surah ni, amalkan surah ni, and then lagi 2 minggu datang jumpa lagi, kita bagi next surah lagi. Sebab apa? Waktu dia datang proses tu, kita bagi dia benda ni kan mula kita jumpa, dia kena dah pressure, jumpa pula surah ni. Allah, surah ni pula. Dia baca surah ni, dia pun bila baca surah tu mesti orang tu tak selesa lah, itulah. Cakap push, kena baca. Kalau dia tak boleh nak baca, suruh orang sebelah dia tolong dia untuk dibaca. Memang dia kan tak selesa. Dia tak selesa ke, contohlah kan. Kalau sampai tahap yang ekstrim, kadang dia bagi ngantuk-ngantuk, bangun, baca. Kena kejut. Maknanya kita nak berlawan ni, bukannya kita seorang-seorang, kita kena ada kawan-kawan. Maknanya kita ada family kita, baca sama-sama. Ada orang support. Support supaya kita nak fight benda ni, bukan kita seorang-seorang. So jadi bila next bila contoh kita, kalau kita berperang, kalau benda yang sama selalu buat, kita dah tahu macam nak tackle masalah tu. So jin dah tahu, okay, aku dah tahu dah, aku dah buat tackle kat sini. Tak sempat datang, kita dah jumpa lagi, dapat surah lain lagi, lain pula. That's why dia ada tukar-tukar setiap kali sesi kan. Yes, jumpa kita lah. Kalau kita makan ubat yang sama je, ubat yang sama, dia jadi orang kata dah immune dah. That's why lama-lama macam ubat alergik ni, makan ubat alergik. Kalau ikutkan dulu makan sekali dah okey. This time kena tukar sebab ubat tu pakai everyday pun dia still lagi tak ada perubahan. Orang kata dah immune lah dengan benda tu. Itulah konsep dia. Macam abang suka cerita-cerita macam ni. Mungkin lah sedikit dapat ilmu lah. So faham kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Sebab tu sorry tak banyak sangat cerita hantu. Tapi sebenarnya banyak cerita hantu. Cerita pengalaman-pengalaman ni saya lebih suka prefer beritahu macam nak bagi solution. Faham. Tak apa. Kita sambung selepas ini di Rakita 107.9. Rakan Muda presents Buka Cerita bersama saya Nira Aziz dan juga Abang Ashraf Muslim. Tadi kita dah tanyalah abang punya pengalaman, macam mana cara perubatan alternatif abang. Jadi sebelum kita tutup cerita pada hari ini abang kan, mungkin abang boleh orang kata sharekanlah sedikit nasihat semua kepada orang di luar sana. Amalan yang paling power ialah selain pada taubat, hajat apa semua, zikir. Sebab Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi adalah ahli zikir. 24 jam dia berzikir. Tak kisahlah dalam keadaan
macam mana waktu tu. Dia dalam keadaan berdiri, duduk, tengah baca buku, tengah tengok handphone, ataupun tengah bercakap, ataupun tengah mengajar, ataupun tengah makan, dia tetap berzikir. La ilaha illallah. Allah, Allah. Kenapa cakap itu zikir? Sebab bila kita berzikir, dalam diri kita ni ada roh. Kan? Ada roh. So bila roh kita ni sangat suka bila kita berzikir. Makanan untuk dia. Pernah tak kalau kita tengok menteri-menteri ke, Perdana Menteri Raja ke apa, berjalan, tiba ramai entourage kat belakang dia. Memang ramai kan? Followers dia, kalau yelah menteri ke apa, mesti ada belakang. Sama kan macam raja, semua sama juga kan? Tapi kalau orang yang berzikir, berapa ramai malaikat kat belakang dia. Ramailah. Ya, jadi kalau ramai malaikatnya, so banyaklah cahayanya. Pernah tak kalau kita pergi umrah, ada tak kalau kita masa buat tawaf doa tu, Ya Allah ya Tuhanku, bagilah cahaya di depanku, di belakangku, di kiriku, di kananku, di atas dan di bawahku, dan cahaya yang sebesar-besar dalam diriku. Apa cahaya tu? Para malaikat. So bila cahaya yang banyak, agak-agaknya kalau kita tengah lalu zikir ni kan, jin kat depan mata kita ni dia akan duduk kat situ ke atau dia lari? Lari. Kalau kita nampak agung lalu kan, kita depan tu kita duduk kat situ. Kita lari ke tak? Tak lari kan? Lari ke tak lari? Lari. Kalau tiba lalu ke saya, takut. Kita lari lah kan? Larilah. Kita ke tepi hormat kan? Hormat lah tanda Kalau hormat. kita berzikir, ahli zikir, berapa ramai entourage para malaikat bersama-sama, itu jin nak masuk, iblis pun semua segan, takut. Sebab tu saya nasihat, kalau kita betul-betul nak, yelah kita rasa macam nak jauh daripada gangguan lah apa semua, jadilah ahli zikir. Faham. Zikir je senang je. La ilaha illallah. Tak sebut pun tak apa, zikir kat dalam hati je. La ilaha ataupun Allah, Allah. Boleh, cuba cakap ni kita zikir. Boleh. Main gitar sambil nyanyi boleh. Boleh kan? Boleh. Ramai yang main gitar menyanyi apa semua. Sambil cakap dan makan. La ilaha illallah. La ilaha. Sama macam dia terdetik otak kita kan. The same concept. Apply lah tu. Supaya kita sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. InsyaAllah. Itu dia kata-kata dan juga nasihat daripada seorang pelakon, seorang perawat alternatif Ashraf Muslim. Abang, thank you so much sebab sudi meluangkan masa dengan Nira untuk podcast hari ini abang. And Nira doakan apa saja yang abang tengah jalankan, projek ke apa, orang kata dipermudahkan. Amin, amin. InsyaAllah ta'ala. Terima kasih. So untuk episod hari ini Nira tutup cerita. So jumpa korang di next episode. Stay tune di Rakita 107.9.